Didik TV KPM. Untuk segmen yang ini pula, kita nak fokus kepada SP kita yang seterusnya, iaitu tentang mengaplikasikan kemahiran berkata tidak kepada penyalahgunaan bahan, iaitu dadah. Sebenarnya mengaplikasikan kemahiran berkata tidak ini dia merangkumi banyak di dalam pendidikan kesihatan, sebab kita nak mendidik anak-anak murid kita ini supaya dia tahu apabila berlaku sesuatu perkara yang tidak baik ataupun menyebabkan mereka rasa tidak selesa ataupun tidak selamat, dia kena guna kemahiran berkata tidak. Jadi dalam topik ini, cadangan kaedah pentadsiran yang kita boleh jalankan untuk cikgu-cikgu yang berada di sana, kita boleh laksanakan secara lisan, bertulis dan pemerhatian. Jadi bagaimana kita nak lihat benda ini berlaku? Mari kita lihat sama-sama. Ini salah satu contoh yang kita boleh kongsikan di mana murid menjalankan aktiviti pembentangan secara lisan dan mereka memaparkan hasil tugasan mereka yang dibincangkan secara bertulis, dan kita boleh buat pemerhatian terhadap bagaimana selepas dia membentangkan dia nak mengaplikasikan berkata tidak. Okey, jom kita tengok sama-sama Irfan. Boleh cikgu, kita saksikan. Okay, silakan cikgu. Okey, kalau kita dapat lihat, murid pada ketika ini dia sedang membentangkan tentang bagaimana nak berkata tidak kepada penyalahgunaan bahan. Nampak di situ Irfan, di hujung video tersebut, apabila murid itu sedang dia membentangkan, tiba-tiba tangan dia mengatakan katakan tidak. Mesin cikgu cross macam ni. Okay. Secara tidak langsung menunjukkan bahawa murid itu sebenarnya dia tahu bila berkatakan tidak, apa yang perlu dibuat, apa yang perlu ditunjukkan, dan secara tak langsung dia memberikan respon yang terus kepada kita. Jadi cikgu pada waktu tersebut apabila membuat pemerhatian dapat melihat murid menunjukkan tanda seperti ini pun sudah tahu bahawa murid itu faham terhadap apa yang dipelajari. Mana cikgu ketika dia melakukan tanda ini telah menzahirkan kata tidak kepada penyalahgunaan dadah. Betul itu. Betul tu Irfan. Okey, kita lihat pula yang seterusnya Irfan. Baik, murid perempuan pula. Okey, silakan kita lihat yang ni pula. Okey, cikgu. Ketika sesi pembentangan yang ini pula, kita lihat sama-sama. Murid itu membentangkan hasil kerjanya, okey. Murid yang lain tu turut sama membantu. Guru membuat pemerhatian. Kita lihat murid yang membentang tersebut, okey, apabila dia menerangkan tentang berkata tidak kepada dadah tersebut, tengok tangan dia. Okey, bila berkata tidak, dia akan menunjukkan aksi seperti penolakan di situ. Jadi bermakna dia faham terhadap apa yang dipelajari. Kadang-kadang berkata tidak ni kalau tak guna dengan perbuatan, dengan kata-kata pun boleh. Betul cikgu. Tak nak, ataupun dengan lebih tegas lagi, tidak, ataupun jangan. Kadang-kadang murid dia katakan tidak seperti ini. Ada murid katakan tidak dengan menolak tangan. Ada murid mengatakan tak nak seperti ini. Jadi pengaplikasian berkata tidak ini kita boleh lihat dari konteks yang lebih menyeluruh. Jadi cikgu memainkan peranan yang sangat penting, membuat pemerhatian dengan teliti, dengan lebih jelas. Jadi kalau pentadsiran ini dijalankan di dalam kelas, sebenarnya guru boleh cungkil bakat murid-murid ini. Katalah kita ada beberapa kelompok murid di dalam kelas, kita bagikan kepada kumpulan, kita minta setiap kumpulan itu menunjukkan cara masing-masing bagaimana mereka nak mengaplikasikan berkata tidak. Dan kita akan lihat banyak respon daripada murid-murid kita. Mungkin ada yang kreatif, cikgu. Betul, ada yang lagi kreatif daripada kita fikirkan, kata tidak begini, kata tidak begitu. Di situ kita dapat lihat bahawa murid-murid ini sebenarnya dia mengekspresikan aplikasi berkata tidak dengan pelbagai cara. Baik. Jadi guru perlu tahu langkah-langkah nak dijalankan tersebut supaya murid-murid dapat menjawab dengan jelas, dan kita boleh mentaksir murid tersebut dengan sesuai dan berpadanan terhadap apa yang mereka tunjukkan kepada kita, Irfan. Okey cikgu, tapi mungkin Irfan nak tanya juga, bagaimana boleh cikgu kongsikan tips kepada murid-murid di sekolah ni untuk memberikan satu pembentangan yang lebih efektif kepada murid-murid yang lain? Betul, terima kasih Irfan. Pembentangan, bila sebut pembentangan, semua orang takut Irfan, sebab kena berdiri di hadapan halayak ramai, membentangkan dengan bagus dan sebagainya. Tapi pembentangan ini bukanlah pembentangan yang kita nak lihat kata orang bila kita tengok wow semuanya begitu. Pembentangan yang kita nak lihat pada anak-anak murid kita di sekolah ini adalah kita nak lihat keyakinan mereka. Okey, mereka berada di hadapan itu, salah satu nilai yang paling bagus yang mereka boleh terapkan iaitu nilai keyakinan. Dan berani juga, cikgu. Dan berani, betul, tepat sekali tu Irfan. Yang kedua, apa sahaja kata-kata yang diluahkan oleh anak murid di sekolah
untuk menerangkan terhadap topik yang mereka pelajari tersebut, sebenarnya itu menunjukkan sejauh mana pengetahuan mereka. Jadi pengetahuan mereka itu mungkin ditafsirkan dengan kata-kata mereka. Jadi kita sebagai guru, sebagai facilitator pada waktu tersebut akan membimbing murid tersebut dari segi bagaimana nak menjelaskan istilah yang paling sesuai terhadap kata-kata yang dijelaskan oleh murid tersebut. Dan yang ketiga, benda paling penting sekali adalah kita mesti sentiasa positif terhadap murid kita. Positif terhadap murid kita. Baik, itulah peneranan cikgu. Didik TV KPM